Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan pengajian kita berkenaan tafsir. Ustaz Ridwan kata kita slow. Lama je dia kata kat setahun. Dia kata relax lah kan. dia kata nak slow je. Dia kata pasal Ana rasa entah hafal start itu kelas Ana mengajar kata bulan 4 tukar kitab dia kata tapi sampai sekarang tak lepas lagi kata. Ada kata gelak. Ya awak. Anyway kita kata nak jadi kita alhamdulillah pada minggu yang lalu kita dah ambil ayat 10 sampai ke 18 tapi kita sampai 16 hari tu kita ambil berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan arahan kepada Rasulullah SAW dalam ayat ini untuk bersabar di atas apa yang dikatakan kepada baginda oleh kalangan musyrikin Makkah. Apa mereka kata Rasulullah SAW. Kena ingat surah Al-Muzammil ini makiyah keseluruhannya. Tak ada ayat madani, semuanya maki, semuanya turun di Makkah, tidak turun di Madinah. Kan? Dan Allah Taala nyatakan berkenaan dengan orang-orang berkenaan akan dihukum oleh Allah Taala yang mukadzibin yang tak percaya Rasulullah SAW ni. Allah Taala kata zarni, biarkan aku dengan orang-orang yang mukadzibin, yang ulil ni'mati, yang diberikan nikmat. Wa mahilhum qalilan, dan dia berikan tangguh untuk dia sedikit. Allah Taala kata di sisi kami ni ada rantai-rantai pengikat pengekang dan juga jahim, ada neraka yang api yang bakar dan makanan yang mencekik yang tidak akan lepas zarus satin, dan juga ada azab yang pedih. Dan benda ni untuk orang menentang Dan Allah Taala nyatakan benda tersebut akan mula dizahirkan pada hari bergegar atau bergoncangnya bumi dan juga gunung ganang. Dan gunung ganang akan menjadi seperti bukit pasir yang hilang-hilang secara beransur-ansur. Dan Allah Taala nyatakan sungguhnya kami utuskan kami Muhammad sebagai utusan, saksi ke atas inna arsalna ilaikum rasulan, sungguhnya kami utus kepada kamu rasul. Ni Allah Taala tujukan kata-kata ni kepada umat Islam syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebenarnya kami utus kepada Fir'aun rasul juga. Lalu Fir'aun mengingkari perintah rasul, fa akhadnahu akhdan wabila, lalu kami hukum dia dengan hukuman yang berat. Dan di sini Ibnu Katsir menyatakan bahawa kalau sekiranya Musa alaihissalam diingkari, Allah Taala hukum Fir'aun, Muhammad SAW kekasih Allah Taala yang lebih lagi Nabi akhir zaman yang Allah Taala letak kemuliaan kepada Nabi SAW. Hatta kalau Musa AS kalau hidup sekarang, dia kena ikut Muhammad SAW. Maka kalau mendustakan Muhammad lagi dahsyat. Dia actually dia bahayanya lebih teruk. Okay? Dan kita sambung hari ni insyaAllah pada perenggan yang berikutnya. Perenggan yang terakhir sebelum masuk pada ayat 18-19 A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirum bih. Kana wa'duhu maf'ula. Qauluhu firman berkata Ibnu Katsir, qauluhu firman Allah Taala, fa kaifa tattaqun, macam mana kamu akan bertakwa in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Kamu kufur, jika kamu kufur terhadap satu hari yang akan menjadikan kanak-kanak ini sebagai orang yang beruban. Teruknya sangat bencana pada hari tersebut, sampaikan kanak-kanak kalau ada pada hari berkenaan menjadi beruban dengan apa yang berlaku di depan mata dia. Yuhtamalu an yakuna, boleh dianggarkan maksud yauman hari tu dia kata ma'mulun litattaqun, dia jadikan amil untuk tattaqun. Mana macam mana kamu akan bertakwa jika kamu jika kamu kufurkan satu hari yang akan menjadikan kanak-kanak sebagai orang-orang yang beruban. Kanak-kanak akan jadi beruban. Mana dia digunakan di situ mana lafaz yauman tu, mana dia pasal yauman ni satu hari. Mana macam ni. Dalam bahasa Arab dia tak boleh untuk benda tu tiba-tiba je baris atas tanpa sebab atau baris bawah tanpa sebab. Kalau perkataan dalam bahasa Arab ni katakan kata nama baris bawah, maka dia dua je sebab dia. Either satu ada huruf jar depan dia, atau B ada dia jadi mudhafun ilaih, dia disandarkan. Contoh macam Kitabu Zaidin,
Bismillahi. Dia tak boleh. Kata kalimah Allah. Kenapa Allah kata kalimah Allah terjadi baris bawah? Sebab dia jadi compound noun dengan nama Allah. Kalau perkataan bismi baris sebab apa? Sebab ada huruf jar depan tu. Itu dalam bahasa Arab. Jadi yauman tu dia kata boleh dikatakan yauman itu menjadi makmul untuk tatakun. Mana contoh macam mana kamu akan bertakwa pada satu hari. Pada satu hari. Mana bertakwa pada hari. Boleh jadi macam tu. Jika kamu macam mana kamu akan bertakwa satu hari atau pada masa, pada waktu untuk makmul kat situ. Sebenarnya disebut oleh Ibnu Jarir dari bacaan Ibnu Mas'ud. Dia kata dia ada bacaan Ibnu Mas'ud menyatakan fa kaifa takhafuna ayuhan nas yauman yaj'alul wildana shiba in kafartum billah wa lam tusaddiqu bihi. Dia kata dalam bacaan Ibnu Mas'ud punya qiraat, macam mana kamu akan takut wahai orang ramai, wahai manusia, akan satu hari yang akan menjadikan kanak-kanak ni sebagai orang-orang yang beruban. Macam mana kamu nak takut hari tu? Mana di sini ya. Macam dia sini pasal meaning pertama, macam mana kamu akan takutkan hari berkenaan. Takutkan hari tersebut. Dan kedua nanti kita kata macam mana kamu akan bertakwa kalau tak takut hari tu. Dia ada dua meaning kita terangkan. Dia kata fa kaifa takhafuna ayyuhan nas. Macam mana kamu akan takut wahai manusia yauman satu hari yang yaj'alul dana shiba, yang akan menjadikan kanak-kanak ni sebagai orang yang beruban. In kafartum, macam mana kamu nak takut kalau sekiranya kamu kufur billah terhadap Allah Ta'ala, walam tusaddiqu bihi, dan kamu tak percaya kepadanya. Ini makna pertama. Okey. Tapi boleh juga dia kata yuhtamal an yakuna ma'mulan li kafartum. Boleh jadi juga dia maksud dia yauman tadi balik kepada kafartum. Macam sini. Kalau meaning pertama, macam mana kamu akan takutkan hari yang akan menjadikan kanak-kanak ni beruban kalau kamu tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Meaning kedua nanti, macam mana kamu akan bertakwa kalau kamu tak takut hari. Itu mana nak dia terbalikkan hari tadi balik ke sini atau ke sini. Okey. Jadi kata kalau dan yuhtamal boleh jadi juga dia kata an yakuna ma'mulan li kafartum. Di bahawa dia jadikan lafaz hari tersebut balik pada kafartum yauman. Dia sama ada tataku yauman ataupun kafartum yauman. Pasal perkataan yauman tadi baris atas mesti sebab. Soalan sekarang siapa yang bariskan di atas? Kata kerja pertama takwa, kamu akan bertakwa, atau kata kerja kedua kamu kufur. Dah balik pada mana satu? Itu soalan dia. Jadi kalau dia kata balik pada kamu bertakwa, kamu takutkan hari yang menjadikan kanak-kanak ini sekian, kalau kamu kufur, maksud dia balik pada takwa. Yang meaning kedua, macam mana kamu akan bertakwa kalau kamu kufur hari tersebut, tak percaya hari tersebut akan berlaku, maka apa guna, macam mana kamu akan bertakwa? Jadi dekat sini dia kata, dan boleh sekali dia kata barangkali ayyakuna ma'mulan li kafartum, mana diamilkan ditugaskan kalimah yauman tadi kepada kafartum, bukan pada tatakun. Okey. Fa'alal awal, jadi kalau maksud yang pertama dia kata kaifa yahsul lakum, hei manusia, macam mana akan terhasil untuk kamu keamanan min yaumi hadzal faza'i, daripada hari keamanan daripada satu hari yang hadzal faza'il azim, yang ada mengandungi kejutan yang besar ini. In kafartum, kalau kamu kufur, macam mana kamu nak boleh dapat keamanan, terselamat daripada hari tersebut? Pasal ingat ittaqa, takwa, dia dua meaning. Satu takwa maksud dia kita takutkan. Satu takwa maksud dia kita apa? Jadikan benteng di atas kita dengan satu benda. Bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Pada Aisyah radhiyallahu anha, bila Aisyah patahkan tamar bagi pada orang yang tak sedekah, dan orang tu tamar tu dia patah pula bagi anak dia. Kan Nabi kata apa? Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takwa, maka takutlah kamu, berbentenglah kamu. Ittaqun nar, bentengkanlah diri kamu, berperisailah kamu daripada neraka, walau bisyikit tamrah, sekalipun dengan cebisan tamar. Maksud dia, the first meaning, macam mana kamu nak lindungi diri kamu daripada hari tersebut. Maksud dia takwa. Jadi kata, macam mana kamu akan dapat keamanan daripada hari berkenaan yang ada kejutan yang besar ni kalau kamu kufur. Kalau kamu kufur, macam mana kamu nak selamat? Soalan dia itulah. Okay, ini first meaning. Walasani, dan maksud kedua pula, kaifa yahsul lakum taqwa, macam mana kamu akan bertakwa kalau kamu in kafartum, kalau kamu kufur yaumal qiyamati, terhadap hari kiamat, wajhattumu, dan kamu tentang akan hari kiamat. Faham tak the meaning of tu? Jadi satu meaning, yang first one, macam mana kamu wahai orang beriman, wahai manusia, akan terselamat daripada hari yang menjadikan kanak-kanak beruban
Kalau kamu kufur, ini alihkan kamu kufur tu keluar. Kan keluarkan kalimah kufur kan. In kafartum tu letak belakang. Dia jadi meaning dia jelas. Kalau macam mana kamu akan selamat akan hari yang yang akan menjadikan kanak-kanak itu beruban kalau kamu kufur. Itu first meaning. Second meaning, macam mana kamu akan bertakwa? Macam mana kamu akan boleh jadi takwa? Macam mana kamu boleh jadi bertakwa? Takut Tuhan. Kalau kamu kufur terhadap hari yang akan menjadikan kanak-kanak beruban. Faham tak? Okay, jadi kat sini dia kata maksud dia yang meaning kedua tadi, maksud dia macam mana akan terhasil takwa. Ya, untuk kamu kalau kamu kufur terhadap hari kiamat dan kamu menentangnya. Ibnu Katsir berkata, wakilahuma makna hasan. Kedua-duanya makna yang bagus. The both meaning is actually bagus. Okey. Walakinnal awwal aula. Tapi maksud pertama tadi lebih betul. Ya roja pasal apa? Macam mana kamu akan selamat terhadap pada hari terselamat pada hari yang mana musibah dia dahsyat sampai budak pun akan jadi apa? Jadi orang yang beruban kalau kamu kufur. Itu soalan dia. Bukannya macam mana kamu akan jadi bertakwa kalau kamu tak takutkan hari kiamat. Actually betul lah. Jadi second meaning tadi kurang apa nyata pengertian dia. Masih benar. Pasal dia kata pergerakan apa di mana dia letak pun tak punya masalah. Tapi maksud pertama tadi lebih aula macam dikatakan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam dia kata. Wallahu ta'ala dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Wa makna qauluhu dan makna firman Allah Ta'ala, yaumai yaj'alul wildana shiba, satu hari atau hari yang akan menjadikan kanak-kanak shiba beruban, beruban ai min syiddati ahwalihi, daripada sebab apa? Kedahsyatan apa bencananya, wa zalazilihi dan goncangannya, wa balabilihi dan juga apa hiruk pikuknya. Bulbul balbala ni maksud dia bunyi sebenarnya, ya. Dia kata jadi dia balabilihi maksud dia hiruk pikuknya. Mana ini menjerit, ini meraung, ini melompat, ini tak tahu benda, semua kelang kabut. Jadi dia kata macam mana itu hari yang di mana akan menjadikan kanak-kanak ni jadi sampai beruban. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi sendiri pernah menyatakan bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nampak Nabi ni punya rambut macam sikit ada colour kan, ada macam putih, mula nak putih. Lepas tu Abu Bakar tanya Rasulullah SAW, Rasul kata syayyabatni, lafaz hadis Nabi tu syayyabatni Hud, mana surah Hud syayyabat. Okay. Dalam hadis berkenaan, alamak, salah betul. Okay. Dia pasal memang orang Arab zaman dahulu, actually dan sampai sekarang sebenarnya, memang kalau kita nak perhatikan, kalau perhati betul, masyarakat kita ni sikit kurang ada masalah ubah-ubah ni kadang-kadang pasal apa? Happy kan. Dia kurang sikit sebenarnya. Jadi betul. Saya perhatikan benda ni pasal kawan-kawan saya budak Arab kan. Kawan-kawan saya yang Arab dan sebagainya. Orang Yaman contohnya, dia orang nampak tua cepat. Cepat tua. Kita pergi sana tu dia ingat kita macam saya sekarang ni. Dia jumpa, dia kata apa? Baru 24, 25 kot dia kata. Jauh gila dia lari. Tak, dia orang actually pasal apa tau? Muka dia orang macam kadang-kadang 25 26 tu kan. Dia umur macam 40 lah. Saya tanya ustaz Muaz umur dia apa? Dia satu stres, satu lagi baka lah keturunan kan. Kalau dah keturunan awet muda dah macam mana? Contohnya lah. Okey, jangan sini. Dia cerita dia memang kesusahan, kepayahan tu menyebabkan dia orang cepat tua. Itu biasa. Dan actually bencana kepayahan memang menyebabkan cepat matang. Dan dari sini kita lihat dalam hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala berkata Ibn Abbas, qala Abu Bakrin berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, Abu Bakar kata, qad syibta, engkau beruban ya Rasulullah. Abu Bakar sekali tegur Rasulullah. Qala, Nabi pun bersabda, syayyabatni, telah menjadikan aku beruban, Hudun, surah Hud, kisah dan surah Hud. Bila dibaca, siapa yang baca surah Hud, tengok kisah dan faham pengertian dia. Wal waqi'ah, dan mawaqi'ah, wal mursalat, wa amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat, dan surah asy-syamsu kuwirat. Actually Nabi hari-hari surah-surah yang berkaitan kiamat ni, berkaitan bencana dan sebagainya, Nabi baca, Nabi kata menyebabkan aku beruban. Surah ni menyebabkan aku beruban. Ini kata-kata yang disebut oleh dalam hadis berkenaan. Ni antara ni Nabi kata menjadikan aku beruban, surah-surah ni. Beratnya apa yang diceritakan surah berkenaan sampai kan Nabi SAW jadi macam rasa macam tu sekali. So jadi
4 lah. Wa idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Mana pula? Okey. Hilang juga, mana pergi tak tahu. La ilaha wa syarikalah. 175. Okey. Baik Jadi dia kata, jadi mana maksud dia, kerana apa kebiasaannya dalam bahasa Arab, dalam apa orang Arab ni, dia dapati benda-benda yang macam ni, dia kata menyebabkan apa berlakunya apa kesusahan, kepayahan tu cepatkan tua. Biasa kata tengok ustaz pun kadang separuh kawan-kawan saya tengok macam tu. Lepas dapat anak dia makin beruban. Profesor ke profesor kadang ni duit tak cukup pun ni juga. Dia macam ni, dia benda terbiasa, dia yang uban tu sebab ni. Sebab kita apa kepayahan. Allah Taala alam, tapi benda tu nak keluar, tak nak jadikan keluar. Ada orang nak mati tak keluar-keluar pun ada. Kan? Jadi kita kata kadang-kadang kebiasaannya benda tu berlaku macam itulah, macam dalam hadis Nabi tadi. Nabi kata menyebabkan aku beruban. Surah Hud, surah Waqiah, Mursalat, Hud, Waqiah, Mursalat, Amma Yatasaalun dengan surah Idza Syamsu Kuwirat. Idza Syamsu Kuwirat. 5 ke? Hud, Waqiah, Mursalat, 5 lah. Mursalat, Amma Yatasaalun dengan Idza Syamsu Kuwirat. Surah At-Takwir. Surah-surah yang menceritakan berkenaan dengan bencana kiamat. So jadi kadang-kadang bila runsing tu menyebabkan jadi macam tu. Jadi dalam kisah ini, mana bila Allah Ta'ala kata hari menjadikan manusia ini, kanak-kanak ni menjadi beruban, adalah hari di mana berlakunya bencana yang besar. Dia kata apa? Yauma yaj'alul wildana syiba, hari menjadikan kanak-kanak ini sebagai orang yang beruban. Ai min syiddatil ahwalihi, dengan sebab apa? Dahsyatnya apa bencana dia. Wa zalazilihi, dan juga goncangan dia. Wa bala bilihi, dan juga apa hiruk pikuknya. Wa dzalika, dan itu waktu yang dimaksudkan ini adalah hina yaqulullahu li Adam, ketika Allah Taala berkata pada Adam, adalah di Bukhari Muslim lafaz ni, ib'ats ba'san nar, wahai Adam, utuskanlah rombongan neraka. Utuskanlah rombongan neraka. Fayaqulu, lalu berkata Adam, minkam, daripada berapa jumlah ya Allah? Ataupun dalam riwayat yang lain datang yang sahih, Nabi kata, Adam akan berkata, man, apa dia rombongan neraka, rombongan syurga? Lalu fayaqulu, lalu berkata Allah Taala, min kulli alfin, dari setiap 1000, mana anak cucu engkau, tis'atun wa tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un, 999 ilan nar, ke dalam neraka, wa wahidun ilal jannah, dan 1 ke dalam syurga. Ini ratio ahli syurga ahli neraka, 1 dalam 1000. Mana Adam AS, bila Allah Ta'ala kata pada hari berkenaan, kita kata gila, yang ni kita kata yang kesusahan, kepayahan, bila orang dengar kisah ni, semua akan rasa tak layak. Bukanlah suruh menyasyid pula lepas tu. Kan duduk diam, Tuhan, aku tidak layak untuk syurgamu. Dia duduk diam, kerja tak buat. Kan? Solat tak nak, baca Quran tak mau, hafal Quran tak mau. Ya. Jadi kata apa? Dia kata, jadi yang dikata ni, fayaqulu, Allah Taala berkata, min kulli alfin, dari setiap 1000, from among 1000, dia kata, tis'umi'atin, 900, wa tis'atun wa tis'un, 9 dan 90. Orang Arab baca dia Arab punya baca, dia 9 dan 90. Okey, ilan nar, ke neraka. Wa wahidun, dan 1 ilal jannah, akan ke syurga. Payah sebenarnya masuk syurga ni. Dari segi, ialah amal itu banyak, tapi banyak orang dia tertipu dengan diri sendiri, dia tak pernah baiki diri dia. Dia rasa macam happy dah. Dah pernah datang Yayasan Taklim belajar, apa salahnya? Kan? Kena ingat pasal kursi untuk masuk syurga ni jumlah dia limited. Pasal ahli syurga, ahli neraka ni macam disebut dalam hadis Nabi SAW, atak-atak kita umat Islam ini akan menjadi separuh ahli syurga. Mana kita daripada zaman Nabi sampai sekarang ni akan datang dan seterusnya, umat Islam ini akan menjadi separuh ahli syurga, half ahli syurga. Mana separuh lagi daripada seluruh umat sebelum ni. Dan Nabi SAW terangkan dalam hadis yang sahih, Nabi kata perbezaan jumlah kita dengan umat terdahulu adalah seperti bulu yang putih pada seekor lembu yang hitam. Ramainya diorang. Dan ataupun seperti bulu yang hitam pada lembu yang putih. Jadi nisbah di antara kedudukan apa umat Muhammad ni. So itu sebab tak pelik umat Muhammad ni akan jadi separuh ahli syurga. Tapi separuh tadi ialah kita competing dengan pertama orang yang soleh dari kalangan umat kita. Kemudian separuh lagi daripada umat-umat terdahulu. Jangan kita rasa play safe pula. Rasa selamat je jadi murjiah.
Tak buat kerja, duduk diam je. Dah pernah sujud, insya-Allah selamat dia kata. Masalah kena buat kerja. Mana daripada sekarang buat kerja. Pasal dalam hadis Nabi, bahkan zaman kita zaman fitnah banyak ni, badiru bil amal, lebih kata bersegeralah dengan amal. Sebelum datangnya fitnah, kaki ta'in laili muslim, seperti lapisan-lapisan malam yang gelap, yang mana pada musim fitnah itu datang, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, akan bangkit seorang itu pagi, seorang lelaki itu dalam keadaan mukmin, dia petang dia kafir lah. Atau wa yumsi mu'mina ataupun dia petang tu dia mukmin, wa yusbihu kafira, terbalik dia kafir pula. Yabi'u dinahu, dan dia jual agama dia, bi'aradin min dunia, dengan satu habuan daripada tawaran dunia. So, jadi bahaya, kena buat kerja cepat. Kita tahu mati kita bila. Seronok betul. Tapi banyak benda hiburan sekarang ni, tapi luang-luanglah masa yang betul untuk kita kepada Allah Taala. Itu bahaya. Wa qauluhu, dan firman Allah Taala lepas tu, as-sama'u munfatirun bih. Langit, mana hari yang bencana dahsyat tu, as-sama'u munfatirun bihi. Langit akan berpecah-pecah, bergetak langit ni, bihi, dengan sebabnya. Qala al-Hasan wa Qatadah, berkata Hasan Basri dan juga Qatadah, ai bisababihi, dengan sebabnya, min syiddatihi wa haulihi, daripada sebab kedahsyatannya dan juga bencananya hari tersebut. Maka tak ada siapa boleh lari, dan maka langit pun akan pecah. Kana wa'duhu maf'ula, adalah janjinya itu Allah Ta'ala maf'ula, pasti akan berlaku. Ai kana wa'du hadzal yaum maf'ul, itu adalah janji hari berkenaan adalah pasti berlaku. Ai waqi'an, akan terjadi. La mahalata, tidak ada kemustahilan di situ. Kainan, akan terjadi, akan terjadi. La mahida anhu, tiada yang boleh mengalihkan daripadanya. Tak boleh lagi lari. Kita tak boleh divert kiamat. Itu sebab kenapa kita tak kira lah. Itu sebab kenapa macam saya terangkan itu, kita tak disuruh cari kiamat, tak disuruh cari tanda kiamat. Kita jumpa tanda kiamat, sedarkan diri kita saja. Bukannya maksud dia lepas tu kita buat macam satu kumpulan, kumpulan penyelamat daripada fitnah-fitnah kiamat, kata. Mana kiamat akan jadi, tak boleh lari dah. Cuma masalah sekarang, apa kita sediakan untuk kiamat. Bila macam sahabat Nabi SAW, kadang badui datang jumpa Nabi, kata, ya Muhammad, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi kata apa? Madza addat talaha. Waihak, Nabi kata, apa pasal kau ni? Nabi kata, tanya soalan macam ni. Waihak, Nabi kata, ia pasti berlaku. Ia pasti berlaku, Nabi kata, madza addatalaha. Apa kau siapkan untuk kiamat? Nabi tanya, apa siapkan? Dan sebelum kiamat besar berlaku, ada kiamat kecil. Itu kita sendiri. Kadang-kadang sibuk duk tengok matahari dah lari dah ni. Kan? Badan dia tak tengok. Dia tengok yang luar, dia lupa diri dia. Pasal kita ni akan mati. Dan kalau dia kata dunia ni binasa macam ni pun, kalau kita betul di atas jalan yang benar, tak menjadi masalah. Itu Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Ma'idah. Ma'idah 158. Kan. Alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina amanu. Kita ambil baru ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, alaikum anfusakum. Hendaklah kamu jaga diri kamu masing-masing sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak mudaratkan kamu. Bukan nafsi-nafsi lah. Nafsi-nafsi lah pula. Akak suka nafsi-nafsi. Ya. Ya, tahu. Tapi takkan diri je. Ya, faham. Orang tak dengar okey, tak apa. Sekejap. Alaikum anfusakum. Al-Ma'idah 105, betul tak? Allah nyatakan ayat berkenaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah kamu diri kamu sendiri masing-masing. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, tidak mudaratkan kamu sesiapa yang sesat apabila kamu dapat hidayah. Kamu dapat hidayah, orang sesat-sesatlah, tak ada masalah, dia tak akan efek kamu. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah Ta'ala tempat kamu kembali semua sekali. Maka kita kena siapkan untuk itu, bukan untuk sibuk kan. We are the hero kan. Saya lah hero yang mengelakkan kiamat. Sibuk nak jadi benda macam tu, kenapa? Kan, ini masalah dia. Jadi pasal kita takkan boleh dialihkan. Kiamat pasti berlaku. Cuma kita jaga diri kita masing-masing. Itu yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita bincang berkenaan Dajjal. Kan Nabi kata apa? In ya'ti, kalau dia Dajjal datang, kan, wa ana dan fikum, aku tengah-tengah kamu, fa ana hajijuhu junakum. Ana hajijuhu, akulah yang hujah dia, dunakum, kamu tak payah masuk campur. Wa in ya'ti, kalau dia datang, walastu fikum, aku tak ada tengah kamu, fakullu muslimin hajiju nafsih,
Maka setiap Muslim tu adalah penghujah bagi diri masing-masing. Mana setiap manusia ni akan penghujah bagi diri masing-masing. Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Allah Ta'ala adalah penggantiku bagi setiap Muslim yang menjaga bagi pihak aku. Allah Ta'ala lah akan ganti. Dan Nabi kata, dalam hadis berkenaan jelas. Bukan semua lari jumpa ni syekh sekian, duduk belakang dia. No such thing. Kita tanggung ni kita masing-masing. Tak ada bangau-bangau tau. Bangau-bangau. Ni orang ni yang sesatkan saya. Tak ada. Tak ada. Jangan salahkan orang lain. Anda sesat masing-masing sendiri. Baik. Hari kita sambung pada ayat terakhir insya-Allah. 2 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, inna hadhihi tadhkirah. Sungguhnya ini apa? Surah ini. As-surah, surah ini. Tadhkirah adalah peringatan. Maksud dia, yatadhakkaru biha ulul albab, akan beringat dengan surah ini orang-orang punya akal. Dan lepas kita baca ayat ni dan kita pelajari, jelas pada kita bahawa para sahabat zaman dahulu dah terima perintah Allah Ta'ala untuk solat qiyamul lail setahun bengkak-bengkak kaki. Kita ni nak bangun 2 rakaat pun tak bangun-bangun. Kenapa tak tahu? Kan? Dan bahkan kita tahu bahawa benda tu ada di antara tuntutan Allah Ta'ala kepada kita. Mana kalau dah siang hari kita sibuk kan urusan dunia kita, mendapat rezeki dan sebagainya, di manakah waktu untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membuat pengaduan kepada dia. Yang mana kita, bila kita melihat di sini, dan kalau kita mempunyai akal yang waras, kita rasa kita cukup cuai dan mengabaikan tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ambil faedah daripada ibadat kita, tetapi kita kena zahirkan diri kita ni memang hamba dia. Penzahiran tadi berlaku dengan apa yang Allah Ta'ala aturkan lah. Bukanlah kita guling-guling kat tangga ke, aku hamba Allah Ta'ala guling. Tak boleh, kita letakkan cara kita sendiri untuk menunjukkan kita hamba. Allah Ta'ala buka ruang, tunjuk inilah cara. Kalau kamu nak, ini ruang dia, maka ikut ruang berkenaan. Mana penzahiran kehambaan kita kepada Allah Ta'ala melalui cara yang Allah Ta'ala aturkan. Bukan kita reka sendiri. Kan? You cannot see that. I love God. Dia kata, dia terjun bangunan. Kan? Atau guling-guling kat tangga. Kita bincang kan? Guling kat tangga Yayasan Taklim. Contohnya kan? Kan Ustaz Kariman lintas sini, Ustaz Adli lintas sini, semua Ustaz lintas sini. Guling-guling jadi elok tulang belakang. Jangan buat pasal. Tak ada. Dari Islam tak ada. Maksud dia kita kata, apa yang berlaku tadi, mana kita kata bagi orang yang berakal, inna hadhihi tadhkirah. Surah ini adalah peringatan. Allah Ta'ala beri peringatan kat sini. Mana orang yang punya akal akan beringat dengannya. Lihadha wa lihadha, dan kerana ini, qala, Allah Ta'ala nyatakan, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesiapa yang ingin, mahu. Jadi 2 dia syaa'a tu balik pada 2. Either balik pada orang tu sendiri, ittakhadha ila rabbih sabila, dia balik pada Tuhannya untuk dapatkan jalan. Siapa nak, dia akan ambil jalan sampai pada Tuhannya. Faman sya'allahu hidayatan. Tapi pengining kedua dia, siapa-siapa tak nakkan untuk beri hidayah pada dia, kama qayyadahu fi suratul ukhra, macam tak nak takkid ikat dia pengertian ini dalam surah yang surah Insan ayat yang ke-30. Allah Ta'ala nyatakan, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kamu takkan ingin kecuali kalau Allah Ta'ala menginginkan. Ini satu pengertian yang kena faham betul. Pasal banyak orang kadang-kadang lepas dengar ayat macam ni, dia terus macam tunggulah Allah Ta'ala nak bagi, Allah tak nak bagi, tak ada bagi nak macam mana? Kan duduk diam, tunggu, guling-guling. Kenapa tak buat kerja ni? Tak ni. Kalau nak gerak, Allah Ta'ala gerakkan. Okey. Sebenarnya, cara Allah Ta'ala gerakkan bukan dengan cara macam kita, Allah Ta'ala paksa kita. Bila Allah Ta'ala kata dia nak, bila Allah Ta'ala kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, kamu takkan ingin, mereka Allah Ta'ala nak inginkan benda berkenaan. Maksudnya kalau Allah Ta'ala ingin untuk kamu hidayah, maka dia datangkan asbab dan kamu akan ikut asbab tadi.
Dia akan datangkan asbab dan hujah sampai akhirnya kamu akan akur dengan benda yang sepatut kamu buat. Itu maksud dia. Macam orang-orang yang datang kepada mereka hidayah tanpa, kadang-kadang kita tak perasan. Orang-orang bukan Islam yang duduk dalam keluarga kafir, yang bapa dia semua berhala dan sebagainya, boleh terkeluar daripada lingkungan berkenaan. Tapi Allah Ta'ala dah datangkan asbab. Asbab dia apa? Soal jawab dengan bapa dia. Kan dia bercakap, kemudian bapa dia jawab tak logik, dan dia start macam pasal apa pula jawab macam ni. Dia berkekalan. Mana Allah Ta'ala datangkan asbab. Asbab tadi yang membawa dia ke hidayah. Asbab tadi bukan dia reka. Itu Allah Ta'ala yang letakkan. Itu sebab kenapa kita kata asbab untuk benda berkenaan, wa ma tasyauna illa yasha Allah. Kamu tak akan inginkan satu perkara melainkan kalau Allah Ta'ala inginkan perkara tersebut. Allah Ta'ala inginkan benda itu untuk kamu, maka Allah Ta'ala akan datangkan asbab dan kamu akan buat. Kamu akan buat benda berkenaan berdasar kepada kita ingin untuk ibadat. Jangan kita perasan benda tu kerana kita sendiri nak. Tapi Allah Ta'ala yang buka ruang. Bukan yang kita jadi macam akulah segala-galanya, kan? Tak boleh. Pasal kena faham bahawa Allah Ta'ala buka asbab. Tapi kadang-kadang ada orang Allah Ta'ala buka asbab pun dia tak nak dekat juga. Maka dengan sebab itu hukuman Allah Ta'ala datang kepada dia. Faham tak? Mana Allah Ta'ala akan hukum orang berkenaan di atas apa? Kedegilan dia. Dan bahkan kalau dia kata dia beriman dan bertakwa, maka akan dibuka pintu berikutnya. Kan kita baca dalam surah apa? Dalam surah Al-Lail. Allah Ta'ala nyatakan apa? Dalam surah Al-Lail Allah Ta'ala kata fa amma man a'ta wattaqa. Adapun siapa-siapa yang a'ta memberikan harta, bersedekah, wattaqa dan bertakwa. Dia ambil asbab wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan al husna, itu janji akhirat. Kebaikan itu maksud dia ganjaran akhirat. Dia percaya akan dapat. Itu sebab kenapa dia sentiasa. Dia bukan nak puja manusia. Dia tahu dia akan dapat ganjaran sana. Allah Ta'ala kata apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk yang mudah. Mana mudahkan dia untuk jalan kebaikan lain. Dia satu kebaikan dia buat, akan buka pintu kedua. Dia buat dari ini, akan buka pintu ketiga. Contoh macam orang tu keluar solat subuh berjemaah. Lepas tu dia akan dapat untuk zikir pagi petang. Kemudian dia akan cergas, dia akan sekian, dia boleh ada masa kosong. Tapi kalau dia kata bangun lewat, tak pergi berjemaah, dia akan tak cukup masa sampai ke malam. Hilang keberkatan waktu daripada dia. Tu contoh-contoh kita boleh perhatikan. Bila dia ambil asbab, maka Allah Ta'ala akan buka yang berikutnya. Dia tinggalkan asbab tadi, maka Allah Ta'ala tinggalkanlah dia. Faham tak? Jadi secara asasnya bukannya maksud dia faman sya'allahu hidayatah, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki hidayah dia. Maksud dia bukanlah maksud dia bila Allah Ta'ala nak beri hidayah tadi, Allah Ta'ala paksa dia. Tak, Allah Ta'ala datangkan asbab untuk dia tak nak ikut. Contoh macam dia datang tu kan, tengah-tengah ramai dia dapat hidayah dah. Lepas tu ada orang datang kawan dia, betul, bukan betul sangat ni. Ustaz tu aku dengar tu kan, dia tak benda tadi buat, dia kata. Talbis iblis. Macam jadi kes ada sekali kan. Saya jumpa dengan orang tu. Tajuk dia perbincangan kita orang tu apa? Masalah evolusi. Bila saya sendiri pribadi kan, masalah Harun Yahya ni saya baru tahu. Harun Yahya yang Adnan Oktar tu, dulu memang saya suka baca, tengok dia punya video dan sebagainya. Even until last time baru ni saya dapat tahu dia ni ada pengikut kepada Naqsyabandi Muhibbin. Saya ada video lagi. Dia dapat tongkat guru dia tu, dia cium. Dia kata itu, saya kata apa masalah, kata orang tua ni. Anyway, dia tak zahirkan asal. Okey. Itu tak senonoh, dia tak senonoh, itulah tak senonoh kita tolak. Tapi saya ingat pernah sekali saya ketika saya debat pasal dia ketika lawan evolusi ni, dia punya buku dan tulisan essentially antara the best. Kan, logik dan sebagainya. So jadi bila saya sebut, ni problem dia. Saya sebut dengan seorang profesor tu kan, dia sibuk percaya evolusi. Kita cakap dengan dia kan, kita kata kalau dia evolusi ni ada masalah. Saya kata antara masalah besar dia adalah transition di antara ikan jadi biawak kan. Yang tengah-tengah tu tak ada. Biawak, burung. Tengah-tengah tu tak ada. Binatang tu hidup lagi. Dia jumpa fosil, kata fosil kononnya, ini ikan, separuh biawak. Tak ada separuh ikan, separuh biawak. Either biawak atau ikan. Which one is it? Jadi dia bila kita hujah macam tu, dia kata apa? Awak sebut Harun Yahya tu, saya dengar Harun Yahya ni menerima duit daripada orang-orang Kristian. Dia gunakan hujah tu nak kalahkan kita orang. Kan maksud dia datangkan asbab berdegit. Mana dia berterusan tak nak terima cakap orang dengan asbab-asbab yang datang tadi. Kononnya Harun Yahya sekian dah. Ini kalau dari kes yang baru ni, macam Harun Yahya jadi pengikut kepada Naqsyabandi Muhibbin ni, lagilah. Kalau pakai hujah je, share Naqsyabandi Muhibbin ni kan orang tu jadi fatwakan haram oleh Naqsyabandi Muhibbin, di fatwa oleh JAKIM sebagai ajaran sesat. Walaupun ada kerabat-kerabat diraja di Malaysia ikut pun tak kira. Memang JAKIM dah keluarkan dah. Dah keluarkan fatwa. Memang diorang kelakar kadang tu. Tak semayang dia, kita pandang tangan dia pusing-pusing. Kan tu ada di Cyprus, Jadi diorang ni actually kita kata bila ini asbab dipanggil. Tak nak asbab nak menyesatkan orang. Allah tak jadikan apa? Adnan Oktar ni pengikut pada orang tu. So sekarang ni dia punya kata-kata tak valid langsung. You cannot use it.
Bila kita gunakan dalam ceramah ke hujah kan, orang angkat tangan, ustaz bukan orang tarekat Nasyabandi Muhyiddin ke? So terus hujah kita jadi batal dengan sebab perangai dia tak senonohnya tu. Faham tak? Ini asbab kesesatan tau. Tanpa kita sedari, bila Allah Ta'ala zahirkan benda berkenaan, Allah Ta'ala tak zahirkan kita tak tahu. Allah Ta'ala zahirkan dalam televisyen, temu ramah, yang perempuan tu separuh macam tak cukup baju. Yang dia bercakap sebelah ni, kalau saya boleh buka ni, tapi malas buka. Dia cium-cium apa, dapat tongkat dan sebagainya. Saya kata habis masalah. Saya panggil Ustaz Yunus, habis. Tak boleh pakai dah kata. Buku banyak. Buku dia banyak yang bagus. Cuma ada orang kata itu tim bawah kelolaan dia, bukan dia seorang. Anyway, apa tulisan tadi ataupun apa influence benda berkenaan, memang di akhir-akhir nampak tulisan dia mengarah ke situ. Ketika Al-Mahdi dan sebagainya dikarang tentang Imam Mahdi, dia mengarah ke situ. Dulu permulaan okey, ujung ni nampak sangat. Tapi anyway, bila dia dizahirkan perangai macam tu kan, habislah. Mana kitab dia tadi, buku tulisan dia tadi, automatik tak boleh pakai. Jadi orang yang bagi ikutnya dapat hidayah, tak dapat hidayah, tak apa. Kau tak boleh, gila kau orang ni, pada terwujud. Ini cakap apa? So ini cara asbab Allah Ta'ala datangkan untuk tersesat. Faham tak? Sebaliknya macam mana hidayah datang pun macam tu juga Allah Ta'ala berikan asbab untuk hidayah, asbab untuk sesat. Problem sekarang cara kita lah pula. Terima atau tidak tu je. Asbab dia ada. Jadi macam bila saya cerita macam ni kan, nampak tak? Jadi asbab tadi, mana orang ni tadi asalnya banyak orang ikut dia. Sikit-sikit kot Harun Yahya. Last sekali keluar macam ni, terus tak jadi apa. So kalau kita kuat pun orang akan macam jadi tak dapat, jadi kurang hidayah tu akan sampai kepada manusia. Dengan sebab apa? Apa yang berlaku. Faham? Jadi Allah Taala kata wa ma tasyauna illa Allah innallaha kana aliman hakimah. Sebenarnya Allah Taala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau tak patut dapat hidayah Allah Taala tahu. Yang kita kata Allah Taala tak adil, dia maha adil. Kita saja yang silap faham. Kita ingatkan rasakan tak cukup lagi, cukup ke tidak. Dia tahu. Dia tahu apa yang patut, apa yang tak patut. Baru ni ada Syekh Ahmad Muaid kan. Dia kata Allah Taala jadikan aku ni ada 3 benda tak terkenal. English aku hampir, dia kata tak elok. Aku punya bahasa Arab pun broken, dia tak elok, dia kata. Lepas tu dia kata benda ni ya satu side, dia ada one side. Kita nampak benda ni macam kelemahan dia. Di other side, bila dia cerita balik berkenaan orang yang fasih, cakap sedap, ceramah sedap, yang jadi selebriti dan sebagainya di kat US. In the end benda tu terfitnah. Orang dia mungkin terima apa saja orang tawarkan sebab dia tahu kelemahan dia ada. So orang kata ceramah, dia ceramah. Orang kata mengajar, dia tanpa cakap banyak. Tapi bila dia ada seorang yang kata dia cerita ni, dia kenal ada seorang tu, Allah Taala dia kata kawan tu, dia kata baik, bagus orang ni. Jadi kebetulan orang tu datang jumpa dengan salah seorang orang yang datang belajar dengan dia, dengan Ahmad Muaid ni. Lepas tu Syekh Ahmad Muaid ni dia kata kawan tu datang rumah tu, dia kata datang, dia buat apa? Datang cari kerja. Dia US rupanya jadi imam kan, baca khutbah dan sebagainya, gaji banyak tau. 79,000 US setahun. 29 tahun apa? 29,000 bahagi 12 sebulan apa? 0,0,0 bahagi 12 6,503 USD kali dengan 3 poin berapa? 3 je 9,000 bulan. Gila. Ini contoh lah. Okay. Anyway dia cakap, ya janganlah, tengoklah sampai saya cerita dulu. Kejap, bagi saya cerita habis dulu. Dengar. Okay, cerita dia ni. Jadi dia kata kawan tu dia kata pada anak murid dia apa jadi. So kawan tu dia kata balik tak jadi, tak dapat kerja, tak nak, dia reject, dia tak nak kerja, tak nak ambil lah jawatan tu. Lepas tu Syekh Muhammad kata kenapa? Dia minta 85,000 setahun. Kami cuma boleh bagi 79,000 setahun. Beza berapa? 6,000 je. Tapi dia tak nak. Dengan sebab apa? Duit. Sebenarnya, dan bahkan dia kata plus sebenarnya. 79,000 tu plus rumah, plus kereta, plus allowance ni, plan allowance tu. Tahu tak? Tapi dia kata lah, jadi Syekh Muhammad kata apa? Alhamdulillah aku tak jadi macam tu, dia kata. Pasal kalau dia kata aku glamour macam kawan ni, pasti aku mungkin perangai macam tu juga. Kadang-kadang aku tak perasan sebenarnya cara Allah Ta'ala datangkan dengan benda-benda yang pelik-pelik ni, jaga-jaga. Jangan kita macam happy, semua dapat. Sayang ni. Allah Ta'ala sayang kita tak? Jangan salah faham. Pasal ujian tu datang dari dua arah, kesenangan atau kesusahan. Kalau senang pun ya, susah pun ya. Dua-dua ujian Allah Ta'ala. Mana setiap kali itu kita rujuk. Sebab kenapa dalam perkara ni kadang-kadang kita akan duduk carikan kawan kita yang boleh nasihatkan kita. Kalau nampak salah, dia kata ya, nampak pelik ni kan, tak boleh ni, biar dia boleh nasihatkan kita. Kalau dia kata tak ada orang nasihat kita shock sendiri, masalah. Ni rosak dia. Jaga
Jadi kita kata memang Allah Ta'ala datangkan, memang kita nak betul. Tapi nak kehendak kita tadi Allah Ta'ala yang akan datangkan sebenarnya. Asbab-asbab dia. Dan di situ ujian Allah Ta'ala kepada kita, dah datang asbab tapi tak ikut juga, maka kena. Layaklah kita kena apa yang kita kena. Baik. Thumma qala, kemudian dia berkata, dia berfirman, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat berkenaan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu, hai Muhammad, ya'lamu mengetahui, annaka, bahawa sesungguhnya engkau, taqumu, engkau telah bangun, adna min thuluthayil lail, engkau bangun kurang daripada 2/3 malam. Kurang 2/3. Sedangkan ayat Quran awal kata, qumil laila illa qalila. Mana bangunlah malam, except sedikit je. Maksudnya sepanjang malam, kecuali sedikit saja. Jadi Allah Ta'ala kata, sungguhnya Tuhanmu mengetahui, hai Muhammad, bahawa engkau telah bangun kurang daripada 2/3. Less than 2/3. Itu banyak tu. Kita mana berapa start dah. Pukul 10 malam ke pagi lah. Kan, contohnya kan. Maksudnya kita katakan 10 malam ke, itu 2/3 lah. 2/3. Kurang 2/3 maksud dia Allah Ta'ala katanya. Kurang 2/3 kau bangun, dia kata. Wa nisfahu, dan juga kau bangun apa? Separuh malam je. Wa thuluthahu, dan sepertiga malam. Wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak, dan kumpulan manusia yang bersama-sama engkau bangun. Allah Ta'ala tahu semua sekali. Maksud dia, taratan hakadha, sekejap macam ni, sekejap 2/3, sekejap macam ni, sekejap setengah, sekejap orang ni bangkit, bangun dan sebagainya, sekejap orang ni bangkit dengan kau, sekejap, mana tak konsisten lah. Okey, dalam kita tahu dalam hadis Nabi kata, amalan paling disukai Allah Ta'ala adalah paling berterusan, sekalipun sedikit. Adwamuha wa in qalla, adwamuha wa in qalla. Itu sebab dalam Islam ni istiqamah dan satu amal tu the best, better daripada amalan yang cuit sini. Macam kita kata apa, variety of amal, bukan? Dan Islam ni yang dikenaki Allah Ta'ala, walaupun sedikit tapi kena konsisten. You are not being asked to do everything. Hafal Quran sekian serentak, tak boleh. Ambil satu dulu, konsisten. Even dalam belajar agama macam tu juga. Kita belajar semua benda, tapi dalam kita nak mula untuk train diri kita bagi menyampaikan balik, kena cari satu benda je. Jangan pergi hari ni mengajar tafsir, mengajar sekian. Macam saya sekali saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Kathir. Saya tak kata saya alim tafsir. Faham tak? Kita ni macam tutoring tau. Saya tutor tuan-tuan sekalian untuk apa yang kita pelajari. Bukan saya menyampaikan ilmu saya. Faham? Ni kadang orang salah faham, dia kata ustaz ni semua dari dunia ajar. Itu sebab kami tak ajar kitab tulisan kami sendiri. Kami ajar kitab orang ulama zaman dahulu. Kalau ajar tulisan kita best lah. Kadang-kadang kita ceramah ada orang tentang taman tertentu ni kita ajar. Ustaz tak ada karang buku ke? tak ada, tak layak kata. Kita kata orang seronok nak tekan karang buku ni, kan? Kadang-kadang orang kenal kan, terkenal apa edar buku best seller. Itu macam-macam benda kita kata. Tak, benda tu lama dah. Orang tanya saya, mana sebenarnya PTS punya kisah tu, kawan saya dia start ikut benda tu start daripada permulaan keluar. Mana ketika dia punya pengasas tu duk sibuk panggil orang untuk datang untuk buat ceramah, buat seminar, penterjemahan, penulisan dan sebagainya. Kawan saya ikut daripada start first. Janganlah biar saya cerita dulu. Cerita dekat sini. Okey, tak apa, nanti kemudian lepas ni kita bincang. Jadi ketika benda tu dari awal, kawan saya tanya saya start dulu lagi, start mula dia masuk. Dia kata dia panggil saya Lee je lah, tanya ustaz lah kan. Lee dia kata boleh ke kita tulis kisah hidup para sahabat dan sebagainya, kita datangkan dengan kata-kata yang tak ada dalam hadis Nabi dan sebagainya. Saya kata mana boleh kan, kata-kata nafsi, kata-kata dalaman diri. Macam di situ Umar merasa sangat geram. Contohnya, ya ke dia geram? Kalau dia tak kata geramnya, dia kata geram. Hadis Nabi dan sebagainya, kisah para sahabat ni main masalah sebenarnya. Ada mutawatir mana boleh? Bahaya. Dan tajuk ini kita kata, itu sebab konsep perkara ni, tu Nabi kata apa? Nadharallahu mura'an. Sebab Allah berbahagiakan seorang manusia ni yang sami'a minna syai'an. Dia dengar dari kami satu perkara, fa'addaha kama sami'aha. Lalu disampaikan macam mana dia dengar. Dia dengar. Itu pentingnya masalah ni. Pasal memang kita kata para sahabat, para tabi'in zaman dahulu ketika belajar dengan para sahabat, dia buat macam tu. Itu sebab kenapa kita tak pernah dengar cerita dia orang buat kisah novel. Faham tak? Pasal apa? Pasal mereka menyampaikan bulat-bulat. Pasal apa? Waruba dia kata, kerana Nabi kata,
Kenapa kena sampaikan as it is? Sebab farubbaha min fiqhin laisa bifaqih, kerana ramai di kalangan orang yang membawa ilmu ni tapi dia tak faham. He is actually the one who bring the knowledge. Knowledge tu ada dalam tu tapi dia tak tahu benda yang dia bawa ni. Warubbaha min fiqhin, barangkali ada orang yang bawa pengetahuan dan pemahaman ni, dia bawa kepada orang afqah minhu, lebih faham daripada dia. Maybe somebody that actually better interpreting interpret daripada dia. Lebih baik dari pemahaman. Nah, ini sabda Nabi SAW. Itu sebab kenapa as it is. Jangan kita tambah, tolak, campur, kerat, bagi, potong. Jangan. Saya kata kawan saya jangan buat pasal itu. Apa benda kita macam tak ada. Iblis cakap pun ada juga. Tak datang iblis kata aku geram dekat sini. Mana datang iblis? Kau dengar iblis cakap bila? Pasal dalam Islam ni kita kata benda ni. Dan bahkan kita ingat dalam hadis yang lain Nabi kata wailul lahu. Celakalah dia, celaka dia. Nabi kata siapa? Nabi kata orang-orang yang mengada-adakan cerita supaya manusia apa? Ketawa dengan cerita berkenaan. Buat lawak pun tak boleh. Apatah lagi dengan masalah bagi orang menangis. Kan? Apa lagi takutkan orang? Takutkan cerita hantu kan? Lagi tak boleh. Bagi orang biasa dia anggap benda tak ada masalah. Tapi bagi dalam Islam dia serious matter. Pasal benda ni memainkan masalah jiwa dan sebagainya. Sebab macam apa saya tengok yang ESQ dan sebagainya bila dia buat kan. Dia pergi dekat, dia buat cerita. Oh, Rasulullah menangis. Rasulullah tak menangis pun. Time mati dia kata Rasulullah menangis. Tak nampak tak biadab di situ kerana apa? Nabi tak menangis, dia kata Nabi menangis. Sakitnya Jibril. Ya Allah, bila mana Nabi katakan Jibril sakit? Bahkan Nabi dah hafazkan terakhir, Allahumma ma'arrafiqil a'la. Ya Allah bersama dengan teman yang tertinggi. Mana pilihan dia adalah untuk dapat duduk bersama para anbiya yang lain. Bukan dia minta kata Allah sakitnya. Tak ada pun. Ni gatal miang mulut cakap itu pasal. Tu kita kata geram ni, kita tu contohnya lah. Kan orang cakap tak ada, jangan mandai lah. Okay, benda dalaman dan sebagainya. Jadi penulisan tu kawan saya tegur dari awal lagi. Saya kata jangan buat, saya kata. Yang ni kisah ni keluar ni, mungkinlah pasal yang tegur ni ustaz tak ada apa, tak ada doktor PhD, tak dengar cakap lah. Saya kata jangan buat. Awal-awal lagi saya kata. Kawan saya kata yelah, dia kawan saya restrict diri lah. Pasal dia kata seronok. Pasal puan apa nama kan pengasas PTS tu kata ini cara kita nak attract. Pasal memang betul masyarakat kita ni suka baca novel. So nak kenalkan dia Nabi pun pakai novel juga. Dia kadang-kadang dalam Islam ni dia kata originality kan, keaslian satu ilmu Islam ini kan, itu penting sebenarnya. Sebab kenapa para sahabat zaman dahulu dipilih Allah Ta'ala dalam kaum yang ummi apa? Buta huruf. Orang pelik kata biar benar kan? Buta huruf ke? Ya, para sahabat dulu digelar oleh Allah Ta'ala ummi. Ilmu dia refer pada mak dia. Apa mak dia ajar itulah dia. Tak ada ilmu pelik-pelik dan sebagainya. Apa mak dia? Mak makan. Tandas, pengakhir, itu je mak dia ajar. Jadi kosong macam ni. Jadi bila Islam sebenarnya, kenapa Allah Ta'ala pilih? Ya, Abu Hasan Al-Andawi terangkan. Dia kata para sahabat dipilih di kalangan orang-orang yang ummi ni, bangsa ummi, bangsa Arab. Sedangkan di situ ada tamadun Rom, ada tamadun Parsi, ada tamadun India, tamadun Cina dan sebagainya. Bangsa-bangsa yang boleh kata bila Islam masuk patutnya lagi hebat. Kan? Dia macam just transform kan. Dapat Islam tu terus tukar apa yang patut tukar. Tapi kenapa orang diletakkan Islam ni pada bangsa yang tak ada benda, kosong? Kan tak ada sistem pertahanan, sistem penjagaan. Jual barang ada jual balik batu je. Tu baling batu, mana kena kain tu kau punya. Ada. Okay, ada nikah pun kelakar macam-macam benda lah. Bab nikah, bab berhukum. Main hukum nak bunuh ke tidak orang ni main macam free coin, tahu? Cuma dia beza dia baling undi tu kepada berhala. Tengok kalau kena sini kita hukum. Kalau kena sini tak hukum. Bayangkan nak hukum orang paling bijak ni. Ni tuan, ni ada orang nak kena hukum ni. Apa salah dia? Sekian kejap. Hakim. Okey, kepala ekor. Bayangkan macam tu sekali. Ini sistem diorang. Sistem pakai anak panah, pakai bahasa, dia pakai anak panah kan. Dan dari segi bahasa pula pun tak ada juga. Bahasa diorang fasih, diorang ingat. Diorang pakai ingatan semata-mata. Sistem penulisan tak ada. Ini bangsa yang Allah Ta'ala utuskan pada mereka Nabi. Banyak orang confused kan. Ada sampai dulu kat Malaysia ni saya dengar ustaz mengajar, Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala kerana bangsa itu telah jahat sangat. Bila satu bangsa itu jahat sangat dan Allah Ta'ala utuskan Nabi. Salah sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah. Kan Allah Ta'ala kata ayat 38. Dia kata apa? 39. Allah kata qul nahbitu minha jami'ah. Kami kata pada Adam, turunlah engkau, isteri engkau, iblis turun semua sekali.
fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepada kamu daripadaku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim, maksudnya mengikut petunjukku di kalangan kamu ni, maka tidak ketakutan ke atas mereka, walahum yahzanun, mereka takkan bersedih, walahum yahzanun, mereka takkan bersedih. Meaning that janji Allah Taala sebelum Adam turun tu dah janji akan turun dah. Itu utusan para rasul alaihi wasallam mengenalkan manusia kepada Allah Taala, bukan sebab bangsa tu jahat. Nah, zaman dulu orang yang kata, jahat sangat tu yang datang Nabi tu. Lepas tu dia kata, sebab apa? Arab jahat. Seriously, saya dengar ayat-ayat tu kan, dia kata kan, pasal Arab jahat lah. Salah. Arab ni dipilih bukan sebab Rom baik. Rom baik tak? Rom jahat. Okay? Rom jahat. Arab tu datang, Rom lagi jahat. Parsi lagi jahat, kahwin adik-beradik, kahwin anak dan sebagainya. Kan? Orang-orang Parsi, orang-orang Hindu bakar bini, laki suami mati, bakar bini dengan suami. Bakar bini dengan suami sekali. Bini tu kena taat setia, jangan dedahkan rahsia suami. Kalau suami dia sakit perut ke, kan puncit ke dan sebagainya, orang tak tahu, ikat bekong. Jadi tak nak bagi orang tahu apa suami tu punya aib, bakar bini sekali. Cina dengan keadaan dia. Meaning that bangsa tu jahat lagi. Eropah dengan tak mandi langsung, makan bangkai dan sebagainya. Tapi Arab dipilih, bukan sebab dia orang jahat. Ni Abu Hasan dia kata apa? Sebab diorang ummi, sebab diorang kosong. Sebab apa? Sebab bila Islam masuk pada diorang, hanya Islam saja yang ada. Islam saja yang ada dalam ni. Tak ada benda lain. Faham tak? Sebab itu dipilih. Bukan sebabnya kerana mereka ni jahat. Itu tajuk sebenar. Dipilih orang orang-orang Quraisy ataupun Arab Mekah ni, Arab dipilih tempat perusahaan Nabi bukan sebab diorang jahat. Tapi sebab apa? Nak kosong ni, jangan ada benda lain dalam ni. Kefahaman dia purely Islam. Purely Islam, bukannya campuran dengan benda lain. Tu masalah dia, orang cakap tak dengar. Kan? Dia kata novel tadi nak ajarkan kita manusia ni supaya sayang, cinta Tuhan. Bukan dengan pelbagaikan bentuk tadi. Balik pada cara para sahabat belajar. Tengok apa dia dahulu. Yang ini kita kata, yang tu tak tengok lagi dah lompat kepada cara novel. Apa hal? Tak ada manhaj. Ini tata cara dia panggil. Mencintai Rasul dan sebagainya, ikut tata cara yang sebenar. Bukan cara yang kita reka-reka. Tu macam saya kisah tadi. Cinta Tuhan, nak dekat dia daripada Tuhan, ikut cara Tuhan ajarkan, bukan guling-guling kat tangga macam, kan, makin sakit badan, makin Tuhan sayang. Siapa kata? Dalam Islam tak ada macam tu. Bahkan kita lihat dalam hadis yang datang, Nabi tak benarkan orang tu seksa diri dia untuk bangun malam. Ikat keluar rambut kan, bintu Nawiyat, perempuan tu, diikat rambut dia, tocangkan. Bila tersengguk je, Allahu Akbar, solat. Kemudian duduk diam kan, berzikir-berzikir, sengguk je, bangun, Allahu Akbar. Bila Nabi dengar, dia berkata, khudhu minal a'mal ma tutiqun, ambil daripada amal apa yang kamu mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, kerana Allah Ta'ala tak akan jemu, mungkin kamu sendiri akan jemu. Dan wa inna habbal amal, kerana amalan paling disukai Allah Ta'ala, adwamuha, paling berterusan, wa in qalla, sekalipun sedikit. Tu Nabi ajar, ini syariat Islam. Maksud dia bukan perlu sakitkan badan untuk apa? Dapat pahala banyak. Maksud dia bukan itu, bukan macam tu. So jadi macam tu yang masalah kita kata, memahamkan manusia tentang cinta Allah Ta'ala, cinta Nabi. Jangan sampai peringkat kita ambil kaedah barat. Kan, kononnya daripada tu kita tukar tu jadi kes macam lagu punya itu juga. Nasyid asal tak ada gendang, tak ada sekian kan, dulu suara je. Lepas tu gendang. Lepas tu gendang tu kerincing. Last kali drum. Gitu, gedish gitu. Kan? Ya, zaman sebelum ni saya dengar tu macam tu je, kawan saya dia ejek lah. Bila nasyid dia kelar kan. Gitu kan. Sekarang ni dia macam tu dah. Keteng. Allahu kata. Gila ke? Gitar lagi. Mana Islamnya? Dia kata meaning, the wording is there. Orang dia dengar lagu tak ada benda dah. Ngarut. Tu sebab kita kata jangan ikut cara bukan Islam. Untuk dakwah, gereja pakai, yes. Gereja pakai jenis kan, nangis kan. Kita datang, kita bawa masuk masjid. Ni saya tengok satu video tu. Habib mana tak datang, dia buat kerja dekat USJ. Dia panggil orang ramai, ya Allah, pakcik-pakcik pun Allah. Gereja buat macam tu, kita buat macam tu. Yahudi pakai macam tu. Kenapa nak kita dekatkan manusia kepada Allah Ta'ala dengan cara bukan Islam? Tu cara sini, kisah novel ni, situlah cerita dia. Ambillah cara Islam, belajarlah hadis Nabi, tengoklah Al-Quran, belajar tafsir, permudahkan penyebaran dia. Itu cerita dia, bukan dengan cara macam tu. Ini letak kan masalah, moden kan sangat kan. Di situ gemersikkan daun-daun tamar. Entah orang tu dia lepak dekat tempat tak ada pokok tamar macam mana. Pada pandai tu kan. Salah tu, berkokok ayam. Ayam tak ada. Siapa kata tak ada ayam ke? Sama Rasulullah. Sama Rasulullah ada ayam. Kan Rasulullah kata jangan maki ayam jantan yang berkokok. Kerana nampak malaikat. Dia tahu kita kata tak ada ayam gitu. Mana? Mana ada kambing je, ayam ada. Kalau tidak takkan Nabi kata jangan maki ayam jantan. Ayam kokok jangan maki.
Datang pasal dia menampak malaikat. Itu dia berkokok tu kan 3 pagi suruh bangun sembahyang. Kita 3:30 pagi biasa ayam kokok kan perhatikan. Kalau ayam bangang tak tahu lah. Kalau ayam bandai dia kokok time tu. Setahu saya beli ayam tu memang time tu lah dia kokok. Yang kita nampak hantu. Nabi kata nampak malaikat, kita nampak hantu. Betul. Bangunlah solat ketika tu. Dia 3:30 lebih kurang. 3:30. Ini normal. Saya dulu saya ingat ada apa atuk saudara bapa saya. Ya. Saya terangkan payah sikit. Kan kita panggil Tok Alang Ladang. Tok Alang Ladang. Lepas tu dia kat ladang dekat sawah sepadan dia. Dia hawa. Pergi ambil kan. Dah kita orang keluarga besar. dia ada ni sikit, ada tajuk sikit pasal atuk saya. Atuk saya, ini ada tajuk juga pasal atuk saya, dia kahwin dengan isteri pertama. Isteri dia mati, anak-anak dia isteri pertama mati. Dia kahwin baru pula. Mana dia tak mati. Dia kahwin baru pula dapat anak lain baru. Mana ketika dia kata bapak saya kata dia lahir tu atuk bapak dia dah putih dah janggut. Mana saya tak pernah tengok atuk saya belah bapak. Anyway, jadi bila Tok Alang Ladang belah mana saya tahu. Okey, jadi dia dulu ada bagi pada bapak saya terkukur. Terkukur tu dia timing tahu tak? Timing dia berbunyi, timing solat. Tiap kali dia bunyi jadi azan. Dia bunyi jadi azan. Seriously. Sampaikan lepas tu dia disesat, dia jadi bangang kejap. Apa jadi tak tahu. Tapi cerita dia terkukur tu macam tu, sepasang dia bagi. Kadang-kadang dia orang tak jadikan alam ni sebenarnya semua binatang ni dia ada aturan dia. Kita tak perasan. Kita tak perasan. Kalau orang kampung dulu kan dia pandang langit. Pukul 3 dah ni. Dia tengok apa? Tengok helang. Ada helang yang biasa. Kan helang siwah tu kan. Kalau dia kata color dia akan nampak. Tak nampak, dia kecil sangat pukul 12. Kalau dia kata dia pusing-pusing tu akan nampak color dia tu either pukul 9 atau pukul 3. Kalau pagi pukul 9. Kalau dia kata akan nampak bulu, akan nampak color dia kan? Pukul 3 petang. Dia ada timing dia. Dia orang tengok situ. Tapi jangan dia asyik pandang kan jatuh longkang. Baik. Faham kan? So, konsep dia macam tu. Jadi kita kata dalam Islam ni Allah Taala dah berikan apa? Sebuah cukup sebenarnya. Mana untuk mendidik anak dah ada dah. Mana yang barat tadi kita kata untuk optional pemahaman saja boleh. Tapi untuk kita masukkan dalam modul kita masalah. Kita baca bagi mempelbagaikan kita punya apa pengetahuan. Yes. You can read. Mana seorang pendidik bagus baca. Tapi novel tak payah baca pun tak apa kan? Kan? Apa langit biru awan kelabu. Apa benda dah? Bukan simplify nama dia. Itu dia tambah tokoh tambah dia panggil. Itu kan simplify lagi panjang. Kisah tu pendek je, mungkin 3-4 ayat je. Kalau buka ni bahasa Arab, saya baca mungkin habis 3 muka surat je. Dia bantai jadi 300 pages. Dengan Omar kat situ Dinda dan sebagainya. Mana boleh? There's no such thing. No such thing. You cannot validity. Tak jangan validkan perbuatan. Benda orang tak cakap, kita cakap. Masalahnya sekarang ni, kalau muzik tak jadi, ini pun tak jadi juga. Kalau muzik dah gagal, kan muzik dah dibuat gagal. Muzik untuk berdakwah. Roma Irama buat tak jadi. Dulu siapa buat? Roma Irama kan dulu kan dia jeng. Lepas tu tengok dangdut juga. Dia gelek-gelek sekali lagu dia gelek. Tahu tak? Roma Irama kat Indonesia dulu pernah buat tak jadi, gagal. Kemudian apa? Dulu siapa? Hermantino. Kan lagu dia bagus. Kalau ikut dia punya lirik tu, harta bukan milikmu, untukmu hanya apa benda tak dia bagus, tapi berapa ramai orang yang sedar dengan lagu dia? Tak ada benda pun. Tak ada sangat kak. Itu sebab kenapa dalam even tak actually dekat negara-negara ni kalau nak tahu sebenarnya kami dulu di Yaman dan sebagainya memang nasyid-nasyid ni yang apa bahasa Arab ni daripada Madinah dan sebagainya, ada Taibah, ada dia ada tempat-tempat di tanah Arab ni. Dia ada negara Arab tertentu dia tak suka apa rakyat dia duk sibuk dengan perasaan jihad-jihad ni kan. Tahu tak dia haramkan nasyid mana? Nasyid yang tak ada gendang. Dia ada kumpulan-kumpulan tertentu. Yang ni Qawafil Syuhada. Dia ada kumpulan. Dia tak ada gendang sikit pun. Tapi nasyid tu bila disampaikan, kita siapa yang faham bahasa Arab dengar, terus rasa nak angkat senapang dah. Bergetar jiwa. Dia beza. Sebenarnya macam tu keadaan dia. Yang ada lagu ni macam tu. Jadi akan payah yang lain. Genjing. Dia macam tu. Goreng kepala kan. Ada gendang. Tak ada. Ngarut je. Tak ada orang dapat hidayah dengan benda tu. Berapa lama dah bertapak nasyid. Berapa ramai orang yang apa ikut perintah Allah Ta'ala dengan sebab nasyid. Tak ada. Melodi tak sebab kenapa. Actually melodi tak salah. Melodi tak salah. Macam nak suara kita disedapkan dengan benda berkenaan. Contoh macam seorang isteri nyanyi untuk suami dia lagu. Tak ada hal. Itu kalau bunyi suara tak sedap. Kalau suara sedap lain cerita. Okey. Kalau suara sedap mungkin suami terlena contohnya. Okey. Anyway, itu contoh. Kalau kita kata suara tu suami dia kata rhythm tu tak salah.
dia galak ni. Dia punya alat muzik tadi. Rhythm tak salah. Mana suara kita disedapkan dengan lagu tersebut. Tak ada salah. Menjelaskan suara berkenaan kan dalam bersyair dan sebagainya. Memang orang Arab akan berlagu. Tak ada masalah. Tetapi apa? Alat muzik tu jangan masukkanlah. Dan sekali kita jadi choir macam choir gereja. Dan sekali tak ada benda beza. Time orang tu main gitar, kita main gitar juga. Apa beza kita dengan orang bukan Islam? Kenapa kita menyerupai mereka soalan ni? Dan berhibur macam tu juga. Mana identiti kita? Ni kadang dan actually menyanyi ni jadi sikit. Jadi kurang kejantanan, kurang kelakian. Nyanyi lagu rock ni jejai mata kau lah cintaku dan sebagainya. Kan? Orang jantan tak ada macam tu lah. Garuk je. Buat kerja bahasa. Orang pergi jihad. Orang macam tu. Garuk betul. Contohnya lah. Kat sini tempat lain. Okay. Macam mana? Zikir mana? Dia patut dia buat apa? Dia buat apa? Dia ada muzik. Memang Al-Hijrah bukan Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas nombor 5 Al-Hijrah. TV Hijrah bukannya tempat rujukan kita dalam Islam. Tu problem dia sekarang ni. Kalau macam radio IKIM dan sebagainya, kadang-kadang macam tu juga. Ada masa dia pasangnya ni, lepas tu kat YouTube kan ada pasang lagu pula. Gedeng. Dia pasang lagu ni, lagu ponda entah cinta dan sebagainya. Apa cerita ni? Mana identiti Muslim? Soalan simple je. Kita nak orang balik pada Islam, bukan balik kepada Islam campuran. Tu ummi. Para sahabat ummi kan, tu sebab dia. Nak tapis bilanya? Dah kurun lama dah. Jenuh orang mengajar. Jangan buat perangai macam tu, tak dengar cakap orang. Ini pasal saya dengar ada perkara PTS apa ada dengan orang-orang yang PTS tadi, kata pada penulis tadi, kata jangan ikut cakap ustaz ni. Itu lagi masalah. Kan apa hal? Kan? Kalau anda bukannya ahli agama, jangan cakap macam tu. Kita katakan autoriti kalau orang rosakkan, contoh macam apa? Katakanlah kita ada apa empangan hidroelektrik. Lepas tu kemudian engineer yang bina tu kata macam ni. Datang kita kata jangan dengar cakap dia. Tak, kalau bukan ahli jangan cakap. Macam kalau dia kata bidang novel, penulisan, bahasa yang sastra. Ustaz tak pandai, ustaz diam, tak ada hal. Tapi berkenaan hadis Nabi, firman Allah Ta'ala, ustaz tu belajar, terimalah, janganlah degil. Kan, apa besar sangat kepala ke? Kan? Masalah ni kadang-kadang benda simple je. Kan, setiap orang ada ahlinya, ke ahli tadi. Kita bukan kata eksklusiviti Islam ni, eksklusif untuk ustaz. Anda nak cakap, boleh, tapi ambil hak daripada tempat dia. Ini bahasa Arab, huwa-hum ya, betul dia nak bercakap. Saya rasa kan, benda ni kan halal lagi lah. Betul, faham ke? Tak faham. Belajar bahasa Arab? Tak belajar. Apa belajar? Huwa-hum. Mana boleh, kan? Lawak tapi betul. Kan? Semua kan nak keluar fatwa. Seronok keluar fatwa mulut kadang-kadang. Salah tinggalkan. Baik. Wa dzalika kulluhu min ghairi qasdin minkum. Tapi Allah Taala tahu. Itu semua yang sekejap macam ni, sekejap semalam malam, sekejap kurang ni macam ni, sekejap ini orang ni bangun, sekejap orang tu bangun. tak tetap. Dzalika itu kulluhu semuanya min ghairi qasdin minkum, bukan daripada apa? Kehendak kamu sendiri. Mana bukan kamu rancang. Sengaja tak nak bangun seluruhnya, sengaja ambil setengah malam je ke? Tak. Min ghairi qasdin. Walakin la taqdiruna 'alal muwazabati. Tapi sebenarnya kamu tidak mampu, tapi la taqdirun, kamu tak mampu 'alal muwazabati, untuk apa? Muwazabah, berterusan, menjaga, melihara alama amarakum bihi, alama amurukum bihi, atas apa yang aku perintahkan kamu atau diperintahkan kamu daripada qiyamul lail. Kamu tak mampu. Allah Taala kata aku tahu. Li'annahu yashuqqu 'alaikum, kerana sesungguhnya ia adalah berat ke atas kamu. Maka kita kata dalam hadis yang kita baca hari tu, mana para sahabat tadi sampai bengkak-bengkak kaki. Bangun malam tu setahun tu bengkak kaki. Nabi SAW lepas tu daripada pindah ke Madinah, dia buat lagi. Dia bengkak juga. Sampai Aisyah kata, engkau telah diampunkan dosa dahulu akan datang. Ni kisah Mekah. Sebelum dia solat fardu difardukan, yang mana diorang adalah solat malam itulah sebagai amalan mereka. Bila datang solat fardu, ditinggalkan yang ni, disuruh tumpu kepada solat fardu. Tapi masih lagi afdal setelah solat fardu adalah solat malam. Ni orang kita suka solat duha sebab nak kaya. Faham betul lah. Kenapa tak tahu? Semuanya barang dunia. Everything is about dunia. Kenapa? Kan? Tak ada benda nak akhirat ke? Duha tak ngantuk, Ustaz. Apa dia? Duha, time tu lah. Time tu kan kalau dia kata benda lain banyak, masak ke, benda potong-potong sayur pun, pahala juga. Kan? Kenapa nak sibuk kat situ? Malam tu yang penting. Para sahabat kata, ya Rasulullah, dengar. Para sahabat kata, apakah solat paling afdal setelah solat fardu? Solat jawfil lail, solat di tengah malam.
Pahala 2 rakaat. Ni duha tadi tu kejar sebab bukan orang sini lah, tempat lain. Sebab kata ada jadi kaya. Kadang-kadang hafal Quran kan, Al-Baqarah disebut sebagai surah yang paling bagus. Paling sampai Nabi kata, "Alaikum bi suratul Baqarah, hendaklah kamu mendapatkan surah Al-Baqarah. Fa inna akhadhaha barakah, kerana mengambil surah Al-Baqarah ina keberkatan. Wa tarkuha hasarah, meninggalkan surah Al-Baqarah ni adalah kerugian. Wala yastati'u al-batalah, dan tak mampu untuk menandingi surah ini sebarang ahli sihir." Itu yang Nabi SAW tumpukan pada kita. Mana ada keberkatan. Datang kita cari surah Waqiah juga. Sebab apa? Kalau baca nanti kaya. Saya perasan tak? Kan? Kadang-kadang tu masalah. Ada dia kata macam ada double meaning kat situ. Bila dapat benda macam tu, oh jom kita pergi sekian. Sebab surat pendek sikit lah. Itu sebab macam apa? Itu masalah dia. Kita dapatkan fadilat surah berdasar pada arahan Nabi. Bukan berdasar pada apa yang kita suka. Bila Nabi berikan berkenaan, tak dapat banyak pun. 5 ayat pun jadi. Asalkan kita ada effort. Ni effort tak pernah buat. Awal-awal lagi tolak. Tak apalah, panjang sangat lah. Kan, kenapa? Kan, dah tahu dah benda tu penting. Ambil yang penting tadi. Walau sedikit dapat. Walau sedikit. Kalau orang kata gitu, aku hafal Al-Waqiah, Al-Mulk, Al kan? Disebut kan? Lepas tu engkau, aku baru Al-Baqarah 2 muka. Tak banyaknya engkau. Lantaklah orang cakap benda pun. Kan? Kita bukan nak bertanding dengan orang. Kita nakkan fadilat kelebihan tadi. Kita nakkan benda tadi. Nakkan janji yang Rasulullah bawa. So, jadi bila kita buat ni atas dasar iman. Bukan atas dasar orang cerita. Faham tak? Kalau yang cerita orang tu, cerita orang lah. Okay, surah apa? Surah apa? Ayat duha apa? Surah-surah tertentu. Kadang ada sebab tu, fadilat tak sahih pun daripada Nabi SAW. Yang ini yang sahih ni, ambil lah yang sahih dulu. Yang tak sahih pergi kejar. Moga-moga dapat. Kan? Moga-moga. Kenapa moga-moga? Kan? Adakah Nabi SAW ni sama-sama dalam kehidupan kita? Tak. Kan? Nyata. Ambil yang nyata. Baik. Walihadha, dan kerana ini qala Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Ta'ala yang menetapkan malam dan siang. Maksudnya dia tahu. Sebab apa? Dia yang menetapkan malam dan siang. So everything dia tahu. Dan bahkan maksud dia taratan ya'tadilan. Kerana kadang-kadang malam ni kan, kalau kita perhatikan balik, dia dengan siang ni sama. Mana 12 jam 12 jam. Bagi orang yang kawasan yang macam actually yang sering berlaku transition yang kadang macam apa hemisfera utara atau selatan tu, ada orang akan merasai apa bila transition tu berlaku, dia akan rasai yang berat, jauh, pendek, jauh, panjang, jauh, ya, cepat. Mana siang pendek, malam pendek, dia akan rasai. Tapi ada masa tu dia sama, half-half. Musim panas ke musim apa tak tahu. Kita kat Malaysia ni pun kita ada timing juga sebenarnya. Tanah Arab pun rasanya itu juga. Dia akan ada timing di mana bila pergerakan bumi ni, dia akan rasa panas lama, siang apa, panas tu siang tu lama, malam tu sikit, atau malam tu lama, siang tu sikit. Allah Ta'ala dia jadikan, dia kata yang tadilan kadang-kadang dia sama. Wa taratan ya'khudhu hadha min hadha, akan makan ni siang ni daripada malam. Dia akan ambil 13 jam, 15 jam. Kadang-kadang wa hadha min hadha, kadang malam pula ambil dari siang pendek. Kau duduk kat sana memang rasa sungguh. Kalau anda kata Ramadan, kalau Ramadan bulan 12, bulan 11 kan, musim sejuk. Malam tu lama. Cik kan dah balik sembahyang tarawih pun tak ada benda nak buat. Baring balik. Tak ada rasa apa. Siang puasa sekejap je. Rasa tak dah pendek sangat. Tak datang pendek 3 jam je. Ada orang duduk kat London sampai 3 jam je. 3 jam berapa jam dia kata. Yang okey, kalau anda kata tempat-tempat macam tu, sila ambil apa berlaku pada hemisfera pertengahan tau. Jangan ikut sangat yang ujung ni. Mana kalau orang tu duduk kat kawasan Greenland dan sebagainya, kawasan dia malam dahsyat sangat, siang dahsyat sangat, kita balik pada rujuk pada hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan Dajjal tu. Yang mana Nabi kata pasal bila penentuan solat pun sebenarnya bergantung matahari kan. So Nabi SAW kata, bila para sahabat kata, ya Rasulullah, yang sehari seperti setahun, Dajjal akan datang 40 hari je, tapi ada sehari seperti setahun. Cukup tak sembahyang kami 5 waktu saja. Mana 6 bulan siang, 6 bulan malam tu, cukup tak sembahyang 5 waktu saja? Nabi kata tidak. Qaddirlah qadraha, anggarkan untuknya anggarannya. Bahkan zaman kita sekarang ada jam kan. Kalau kata matahari kita hilang sekalipun, tak nampak, kita ada jam untuk kita solat. Sebenarnya kita dah tahu timing berapa dan sebagainya. Anggaran tu ada. Jadi anggarkan ikut anggaran, bukannya lagi pakai matahari yang zahir. Faham? Soalnya tu dengan puasa dan sebagainya. Kerana dalam konteks ini, kalau anda kata tempat-tempat yang jauh sangat, kalau anda kata dalam lingkungan 15 jam ke bawah dan sebagainya, tak ada masalah. 15 jam tak apa. 15 jam, 8 jam ke atas dan sebagainya, tak apa. Tapi kalau anda kata pendek sangat, 2 jam je, tu siang, tak masalah lah itu. Kan? Kena faham lah, kena tengok kedudukan kita. Baik. Jadi maksudnya kadang-kadang siang, kadang-kadang sama malam dan siang. Yang mentakdirkan malam dan siang tu sama panjang. Bila diorang dapat malam yang panjang, lama lah bangun.
Serius, lama. Kan kita, contoh macam ketika dapat kan, pukul 5 kan. Pukul 5, 5:30, 6 tu, dah maghrib. Lepas tu, pergi maghrib dan sebagainya lah, buka puasa. Lepas tu kata kalau kita kat Malaysia ni kan pukul 9 suku. Okey. Habis tarawih pukul apa? 9:30 habis lah. Okey, kita kan. Bayangkan kalau kata kita semayang tu, pukul 8:30 dah habis lah. Lepas tu ada berapa jam lagi kat atas tu? Apa? Tenung kita orang dah malam-malam lah. Dah bahkan di tanah Arab kan, macam di Yaman, bila musim yang panjang-panjang, musim Ramadan ni, malam diorang jaga. Siang pun tidur. Memang ada tidur. Malam tu dia jaga. Kau yang pukul 3:30 pagi ada kedai. Kita jangan ayau lah. Patutnya isi dah ada beribadat kan. Ada yang rajin-rajin, pandai-pandai tu baca buku dan sebagainya. Ada yang tak pandai tu buatlah kerja mukan. Kan pergi masuk internet chatting. Contohnya jadi secara asasnya memang kita kata malam tu lama. Tidur dah puas dah 6 jam tidur kan. Ada separuh jam lagi. Mereka kan pukul 8 lebih kan. Dah habis kan. Katakan dia tidur time pukul 9 tu, ada separuh lagi. 23 lagi malam. Lama. Kita kalau sini habis pukul 10, 11, kan berapa jam dia tinggal lagi kan. Balik rumah, habislah waktu. Tapi diorang tak macam tu. Jadi malam dan siang panjang tadi, Allah yang menentukan. Mereka kadang-kadang dia sama. Kadang-kadang ini lebih sikit, kadang-kadang ini lebih sikit. Itu maksud dia. Ya? Jadi Allah Ta'ala tahu sebenarnya kamu tak mampu, kamu tak larat. Alima allan tuhsuhu. Okay? Alima, dia tahu. Allan tuhsuhu, bahawa tiap sekali kamu akan boleh menghitungnya. Al-fardul ladzi aujabahu alaikum. Maksudnya kamu tak boleh menghitung ataupun mendapatkan semua sekali kefarduan yang diwajibkan olehnya ke atas kamu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Itu maksud Allah Ta'ala kata, kalau macam tu kamu tak mampu, maka bacalah apa yang mudah. Tu yang kita kata ambil dalil ini. Maksudnya orang tu boleh 2 rakaat pun 2 rakaat lah. Ataupun boleh qul huwallah je. Qul huwallah je lah. Janganlah baca qul huwallah banyak kali pula. Ada orang tanya, Ustaz boleh tak qul huwallah banyak kali? Pasal kita nak lama berdiri kan. Lepas qul huwallah lagi. Qul huwallah lagi. Janganlah kan. Boleh banyakkan rakaat. Bila dia baca pendek, banyak rakaat. Kalau baca panjang, sikit rakaat sebenarnya. Bahkan itu sebab kenapa yang sebagian para ulama menyatakan yang semayang 20 jumlah 20 tadi, kerana orang ramai tak mampu nak berdiri untuk bacaan yang panjang. So jadi satu muka habis macam tu je. Adapun kalau dia kata orang tu mampu untuk baca panjang, dan di sini rakaat sedikit lebih baik. Rakaat sedikit lebih baik daripada kalau rakaat banyak, kalau sekiranya bacaan tu panjang. Memang sungguh. Kan kena 2 muka setengah tu geletar lutut. Tak faham. Kena tak faham. Orang Malaysia tak faham lagi masalah. Saya cerita tu kan, bila anak saudara saya balik Malaysia, dia pergi baca, jadi imam, dia baca Al-Baqarah, pakcik-pakcik, lepas tu tak nak jadi imam dah. Dia habis Quran kat Yaman. Jadi balik Malaysia tu dia baca Al-Baqarah lah. Dia kat Yaman dua helai setengah. 2 helai setengah baca 1 rakaat. Untuk habiskan ni 20 muka, siap. Memang semua menggeletar je kan. Dia 10 helai kan. 2 helai setengah ada. Contohlah kita kata. Jadi Allah Ta'ala tahu benda tu kamu tak mampu. Dia kata faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada apa yang mudah daripada Al-Quran. Min ghairi tahdidin biwaqtin. Itu dengan tanpa penetapan dengan waktu. Bukan sepertiga malam, bukan dia tak baca apa yang mudah aja daripada Al-Quran, tanpa penetapan dengan waktu-waktu yang tertentu. Bukan sepertiga, bukan setengah. Bahkan tak ada dah. Kalau tidak, asalnya mereka kena ambil setengah malam ke 2/3 malam ke, dia kena ambil jumlah berkenaan. Tapi lepas dah turunnya ayat ini, maka tidak lagi disuruh mereka untuk bangun ikut waktu, bahkan ikut bacaan mana yang mereka mampu. Itu je. Apa yang mudah daripada Quran. Maksud dia, walakin qumu minal lail ma tayassara. Itu maksud dia, akan tapi kamu tak mampu, maka bangkitlah atau bangunlah daripada waktu malam berkenaan apa yang mudah. Ma tayassara, apa yang mudah. Wa ubbira dan ditakbirkan, digambarkan di sini. Anis salati bil qiraati, dengan bagi digambarkan bagi solat tu di sini dengan apa? Qiraah. The wording is actually faqra'u ma tayassara minhu, tapi maksud dia sallu sebenarnya. Maksudnya solat. Bukan baca je, bukan duduk bangun kan. Bangun buat apa? Baca Quran je. Solatlah, pasal tempat terbaik untuk bacaan Quran adalah dalam sembahyang. Tempat terbaik untuk seorang tu hafal Quran, baca Quran, mengulang Quran ada dalam solat sunat. Okey. Kalau dia kata dia ulang biasa ni, dia akan tengok benda lain. Dia dalam solat dia akan berikan tumpuan. Lupa tak apa,
sujud rukuk terus, kemudian inilah teruskan semayang macam biasa, kemudian buka balik Quran, kemudian tutup balik, semayang lagi sampai ingat. Ini malas kadang-kadang kan. Ini kadang alasan apa? Terkentut. Dia tak nak, dia tak nak pergi ambil wuduk. Ambil je lah wuduk berkali pun. Jadi syaitan pun letih nak kacau kita buat kentut. Ini kan ada 10 orang tu saya dengar cerita, dia tiap kali dia ambil wuduk je start rasa nak kentut. Tak ada, tak ambil wuduk kan, tak nak solat, kan lepak depan televisyen tengok cerita Hindustan, tak kentut-kentut langsung. Kan? Punca dia sebab syaitan tu dapat peluang. Dia kata orang ni memang malas nak pergi wuduk, aku cucuk dekat situ. Tu yang dalam sekali macam, bila kita tak nak pergi wuduk je, dia tepuk tangan lah, berjaya. Tapi katakanlah kita lawan. Maksud lawan tadi apa? Bukan kita tahan kentut kita, every time dia batalkan kita pergi wuduk, dia akan rugi. Dan dia akan berhenti kacau bab tu. Dia buat benda lain pula lah. Ada lain lah dia cari. Dia takkan tinggalkan kita. Dia akan buat benda lain pula. Tapi anyway, itu cara tutup pintu was-was syaitan. Ini kadang-kadang kita pergi lawan, pergi macam kan, makan buah inilah, buah itu untuk tahan kentut. Kan, bukan, tak ada dalam Islam, tak ada macam tu. Lepas je, tak ada masalah. Pergi ambil wuduk lah. Kan? Jangan ada pak mertua. Kan? Pak mertua datang ke, mak mertua datang. Memang ada sudah lepas kan. Tapi lah, dia aib jugalah. Depan pak mertua takkan dah lepas kan. Kan? Itu kurang ajar nama dia. Okay? Itu contoh dia lah. Jadi benda lain tak ada masalah lah. Jadi tajuk dia sekarang ni, benda tu, kalau dia kata cara terbaik untuk seorang tu nak hilangkan perasaan tadi, kalau dia rasa asyik, time kali ambil wuduk, rasa tak terkentut, tak kisah, biarkan. Kalau kentut, pergi ambil wuduk lagi. Do the effort. In the end last sekali dia akan berhenti. Mungkin sebab berjalan ke, sebab effort kita kan. Jadi senaman ke, mungkin angin tu tak keluar-keluar, lepas tu kita jalan, dia hilang. Tak masalah. Faham tak? Jadi asasnya kena faham kat situ. Mana, jadi dia kata, dekat sini digambarkan bagi solat itu dengan qiraah. Faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah daripadanya, ai bangunlah, solatlah apa yang mudah daripadanya. Ia seperti dalam surah Subhan, surah apa surah Al-Isra. Ayat yang kejap. Masa dia tak tulis di sini, tak tulis ayat. Wala tajhar bi salatika wala tajhar. Isra 110. 110 ayat 110 surah Isra. Dalam ayat tersebut Allah Taala nyatakan, wala tajhar bi salatika, janganlah engkau menyaringkan solat engkau dengan dalam bahasa bacaan. Wala tukhafit, dia jangan perlahan sangat pula, tak dengar langsung. Okey, wa bataghi baina dzalika sabila, mencari di antaranya. Okey, ada yang kata separuh tu kata ini doa. Wala tajhar bi salatika ai bi duaika. Tapi ada kata tak, ini adalah salatika ai digambarkan bagi lafaz solat bi salatika tadi. Apa maksud solat ni adalah doa. Okey, dekat sini doa digambarkan untuk soal ni. Jadi kata solat tu kan solat je, tapi qiraat, bacaan. Kalau ikutkan solat bukan Allahu Akbar tu, yang bacaan tu lah yang kuat. Jadi maksudnya janganlah kamu nyaringkan, jangan juga kamu rendahkan sangat. Wa batari baina zalika sabila, cari di antaranya, pelan-pelan sikit. Dia tak kuat sangat, tak pelan sangat. Kadang-kadang kita kuat sangat, kita kacau orang lain. Kan, pelan sangat kita tak dengar langsung. Apa aku baca tadi tak tahu, dia kata. Masalah juga, Jadi surah Isra 110. Wa qad istadalla Imam Abu Hanifah, wa qad istadalla ashabul Imam Abi Hanifah, dan sungguhnya telah berdalilkan pendamping companion of Imam Abu Hanifah, untuk Abu Hanifah bihadil ayat, dengan ayat ini. Wahya, itu ayat yang berbunyi faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Dia berhujah ala annahu, ke atas bahawa la yata'ayyanu qira'at al-Fatihah fi shalah, tidak ditetapkan pembacaan Fatihah dalam solat. Meaning that boleh tak baca Fatihah dalam solat. Ini pendapat Abu Hanifah. Kerana alasan dia, Allah Ta'ala kata bacalah apa yang mudah daripadanya. Allah Ta'ala kata baca Fatihah. Faham tak? Okey. Dan ini kita kena faham. Dia ada kedudukan zaman sebenarnya. Bila pasal ada di awal tak diwajibkan kita diam dalam solat. Bahkan ada para sahabat dulu bersembang dalam solat. Kan lepas sembahyang Allahu Akbar, datang mana? Di kebun, kan? Contohnya tu kan. Itu pernah berlaku sehingga turun ayat Quran, wa qumu lillahi qanitin. Bangkitlah kamu, berilah kamu kepada Ta'ala dalam keadaan senyap. Macam tu juga masalah ni. Mungkin di awal mungkin timbul. Allah Ta'ala kata bacalah apa mudah, anything kamu faham. Tapi selepas sampai arahan solat dengan mesti Fatihah ada, mengikutlah. Anyway, mazhab Abu Hanifah, pengikut-pengikut dia, pendamping-pendamping dia menyatakan Fatihah tak wajib. Dengan alasan ayat ni. Contohnya, ataupun dia kata mungkin mungkin dia kata dalam surah surah sunat tak baca terus Fatihah. Contohnya,
Tapi kat sini kata apa? Kerana apa? Dia kata ala annahu la yuta'ayyanu qira'at al-Fatihati fil salah, bahawa semuanya tidak ditetapkan pembacaan Fatihah dalam salat. Bal law qara'a biha aw bi ghairiha min al-Quran, bahkan kalau dia membaca dengannya atau dengan selain surah Fatihah tadi daripada Quran ni, walau bi ayat, sekalipun dengan satu ayat, ajza'ahu, maka madai untuknya. Itu pendapat mereka. Nanti kita terangkan lepas ni. Wa'tadadu bihadisil musi salatahu. Dan mereka menguatkan lagi hujah mereka ni dengan apa? Dengan hadis orang yang tak betul solatnya. Yang hadis seorang lelaki datang dan masuk masjid, kemudian dia solat, kemudian dia bagi salam pada Nabi. Nabi sedang duduk, Nabi pandang dia, Nabi kata irja' pergi, idhab fasalli, pulang balik, pergi. Irja' fasalli, pergi pulang lagi, pergi solat balik. Fa innaka lam tusalli, kau tak solat lagi. 3 kali Nabi halau dia. Dia datang, Nabi halau. Dia sembahyang tak betul, dia bagi assalamualaikum. Dia macam nak lepak dengan Nabi lah. Every time kata Nabi halau dia. Sampai last kali ketiga Nabi halau dia, dia kata apa? Billadzi waladzi nafsi waladzi ba'atsaka bil haqq, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, hai ya Rasulullah, aku tak tahu ni itu je. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku. So dalam hadis berkenaan, ini sini disebut dia kata dan mereka menguatkan apa hujah mereka ni dengan hadis orang yang tak betul solatnya, allazi fi sahihain, dalam kitab sahihain Bukhari Muslim, yang mana Nabi kata dengan lelaki berkenaan, thumma qra' ma tayassara min al-Quran. Pasal Nabi kata dengan dia, idza qumta ila salah fakabbir. Bila engkau dah bangun dirikan solat, maka bertakbirlah. Itu tadi rukuk ni. Kemudian Nabi kata thumma qra', kemudian bacalah ma tayassara ma'aka min al-Quran, bacalah apa yang mudah bersama-sama engkau daripada Al-Quran. Mana Al-Quran apa yang kau hafal, maka bacalah. Itu maksud dia, anything. Faham tak? Tapi ikutkan macam kisah ni seolah-olah benda tu berlaku di Madinah lah. Faham tak? Jadi dia kuatkan lagi hujah dengan tajuk ini. Waqad ajabahum jumhur, tapi telah menjawab hujah yang mazhab Hanafi terangkan ni oleh jumhur bi hadis Ubadah bin Samit, dengan hadis Ubadah bin Samit wa fi sahihain aidha, yang hadis ini dalam sahihain juga. Anna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, la salata, tiada salat, liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi siapa-siapa yang tidak membaca dengan Fatihatul Kitab, tak baca Fatihatul Kitab, itu Al-Fatihah, maka tak sah solat dia. Okey, wa fi sahih Muslim, itu mungkinlah kemungkinan kalian. Anyway, kita kata mungkin lelaki berkenaan baru masuk Islam ke, mungkin Nabi mudahkan untuk dia. Banyak benda kita kena faham macam tu. Tapi kadang-kadang ada orang tu dia kata, ni kat Madinah ni. Dia kata tu. Mestilah tak ada. Dia kata ada kebaran kalian. Orang tu masuk Islam, Nabi mudah untuk dia. Pasal pernah berlaku seorang lelaki dalam Sunan Nasa'i, dia jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku tak boleh pegang apa-apa di Quran ni. Mana anything aku hafal semua hilang. Jadi ajarkanlah aku benda yang kalau aku buat sembahyang aku cukup. Nabi ajar dengan apa? Nabi kata sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dah cukup. Itu je, cukup madai. Yakfi solat kullaha. Solat kau cukup semua sekali. Mana dia baca itu saya tanpa baca Fatihah. Itu contoh yang berlaku Dan dia kata kat situ, dia kata wa fi sahih Muslim, dan sahih Muslim, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, kullu salatin, semua solat, setiap solat, la yuqra'u fiha, tidak dibaca dalamnya, bi ummil kitab, dengan ummul kitab, itu Fatihah, fahiya khidaj, fahiya khidaj, Nabi ulang 3 kali. Maka dia adalah terputus. Ghairu tamam, tidak sempurna. Solat itu tidak sempurna, tak cukup. Tak memadai untuk menjadi sah. Wa fi sahih Ibnu Khuzaimah, dan sahih Ibnu Khuzaimah, an Abi Hurairah marfu'an, daripada Abu Hurairah marfu', la tujzi'u salatu man lam yaqra bi ummil Quran. La tujzi', tidak mencukupi, tidak memadai. Salat man lam yaqra, sesiapa yang tak membaca bi ummil Quran, dengan ummul Quran. Jadi jawapan baliklah. Kita kata bahkan memang di akhir hayat Rasulullah SAW, dan bahkan amalan Rasulullah SAW baginda membaca Fatihah. So itulah amalan berterusan sampai para sahabat sebelum zaman kita sekarang ni. Faham Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. 957 dah. Betul lah. Lama dah balik. Makan lagi. Baik, jadi kita berhenti kat sini insya-Allah, nanti kita sambung kemudian. Apa dah tahajud? Tak apa, tak ada hal. 2 rakaat je Kak, 2 rakaat je. Tak boleh summarize apa tu madilat sembahyang malam. Nantilah masa akan datang. Nanti masa akan datang. Buat 2 rakaat dulu. Jangan buat banyak-banyak. 2 rakaat je. 2 rakaat. Ambil janji 2 rakaat je. Jangan buat banyak. Okey? Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin.
Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan terangkan. Lepas habis kita bincang ayat ni, kita ambil untuk beramal kan. Kita ambil lepas tu. Untuk sekarang ambil 2 rakaat aja. Yang banyak-banyak. Tak kira sepertiga, tak kira seperdua. Buat 2 rakaat aja dulu. Faham tak saya kata? 2 rakaat aja. Ha? Janji sebelum subuh. Walau seminit lagi pun. Ambil 2 rakaat. Walau 2 rakaat. Ambil 2 rakaat aja. Ambil 2 rakaat, baca pendek aja. Iqra' ma tayassar, baca apa mudah daripada Quran. Jangan sibuk benda tu. Yang mudah kan? Yang mudah qul Allah, baca qul Allah lah. Jangan beratkan diri dengan benda tak mampu. You don't take, orang kata macam nak berat terus. Tak, ambil pendek je. Qul Allah aja. Itu cara paling mudah. Pasal arahan Allah Ta'ala, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Apa mudah untuk kita? Qul Allah, buat duha, dan buat duha. Anything yang mudah, faham? Ya, tahu. Tapi masalah sekarang tu kita jangan buat banyak-banyak. Okey. Kalau buat banyak-banyak nanti kak, masalah. Pasal apa? Kita malas ni lepas tu. Macam, alamak. Dia juzuk yang tanya, susah. Ambil 2 rakaat je. Okey. Sedut air dari dalam. Lari setan. Dia tu di dalam tu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.